salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani Pagi Realiti Rakyat Pemulihan bersama saya Naila Huda dan Afizi Azaman. Tetapi sebelum kita mulakan segmen Realiti Rakyat Pemulihan pagi ini, kami ada perkembangan baharu politik tanah air di mana susulan titah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, kami dapatkan reaksi daripada pemimpin parti politik. Apa reaksi mereka terhadap titah bahawa tiada pengisytiharan darurat dan juga untuk menghentikan segala politiking dan juga untuk menunjukkan kerjasama dalam menangani wabak COVID-19 ini. Ini kenyataan yang baru kami dapatkan daripada PAS yang dikeluarkan lewat malam semalam, tapi baru saja kami terima, dikongsikan bersama dengan media dan dapat kami sahkan pagi ini, di mana PAS memberikan sokongan penuh kepada kepimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan mempertegaskan sokongan ke semua 18 ahli Parlimen PAS bersama Kerajaan Perikatan Nasional. Setiausaha Agong PAS Datuk Taqiyuddin Hassan dalam satu kenyataan pada Isnin juga menyeru ahli Parlimen Barisan Nasional BN untuk terus beristiqamah untuk mempertahankan kepimpinan Muhyiddin dan Kerajaan Perikatan Nasional. Ya, betul, dan dalam masa yang sama juga PAS juga turut menyeru seluruh rakyat Malaysia berdoa serta memohon perlindungan berterusan daripada Tuhan supaya dihapuskan wabak COVID-19 dengan segera dan negara kita kembali dalam keadaan selamat, aman dan juga bersatu padu. Dan susulan kenyataan PAS daripada Setiausaha Agong PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan ini menjurus kepada beberapa sokongan yang telah pun diterjemahkan oleh beberapa parti politik, antaranya Amanah, DAP yang turut menyokong ataupun sedia memberikan kerjasama kepada Kerajaan Perikatan Nasional untuk membentuk satu kerjasama baharu, konsensus ataupun perjanjian yang boleh diterjemahkan dalam apabila pembentangan bajet 2021 yang akan dibentangkan di Parlimen pada 6 November nanti. Cuma yang menjadi persoalan sekarang ini adalah antara UMNO dan juga DAP, kerana semalam kita fahamkan terdapat kenyataan daripada pemimpin parti DAP yang dikatakan mahu ada dua individu yang perlu disingkirkan oleh kerajaan untuk parti itu mahu bekerjasama dengan pihak kerajaan, dan di pihak sebelah UMNO pula menyatakan bahawa tidak mahu bekerjasama dengan PKR dan juga DAP tanpa kerjasama antara kedua-dua parti itu. Jadi hanya sedikit perbezaan pendapat di antara UMNO dan juga DAP itu sendiri yang boleh juga kita saksikan penyelesaian boleh dilakukan di antara kedua-dua parti ini melalui satu orang kata perjumpaan ataupun meeting yang boleh dilakukan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, kerana masa sebelum Parlimen dimulakan, sebelum pembentangan bajet itu semakin orang kata menghampiri keadaan, dan inilah yang membuatkan bahawa masa itu semakin singkat dan satu perbincangan khusus perlu digerakkan oleh kerajaan untuk membawa ke semua pemimpin-pemimpin daripada parti-parti ini untuk bersatu, duduk semeja dan berbincangkan mengenai apa kerjasama, bentuk kerjasama, syarat-syarat yang boleh ditetapkan dalam kerjasama ini untuk memastikan bahawa belanjawan 2021 itu dapat diluluskan dengan segera supaya kebajikan rakyat pada tahun 2021 nanti tidak terabai disebabkan oleh krisis pandemik COVID-19 ini. Ya, tetapi apapun, kami masih lagi belum menerima maklumat mengenai rundingan tersebut, apa rancangan seterusnya, apa langkah seterusnya daripada pihak Perdana Menteri Perikatan Nasional. Rundingan rasmi itu masih belum lagi ada kita dengar sebarang kabar mengenai rundingan tersebut. Tetapi apapun, langkah pertama itu telah pun ditunjukkan oleh parti-parti lain untuk menunjukkan minat mereka, hasrat mereka untuk teruskan rundingan ini supaya dapat memfokuskan tumpuan mereka kepada isu-isu semasa isu rakyat, iaitu pastinya terkesan akibat COVID-19. Jadi kita harap rundingan itu dapat diteruskan kerana itu juga merupakan titah yang di-Pertuan Agong meletakkan kepercayaan kepada aspek rundingan, juga aspek demokrasi dalam Parlimen itu untuk sama-sama menjayakan belanjawan 2021. Perbahasan dan perbincangan itu dibenarkan tetapi dapat akhirnya menjayakan belanjawan yang dapat bantu rakyat Malaysia. Dan itu juga tumpuan kita pada pagi ini dalam segmen Realiti Rakyat Pemulihan, menceritakan tentang realiti rakyat ketika COVID-19 ini, dan aspek pemulihan merupakan peringkat yang terpenting dalam usaha untuk memastikan negara dapat bangkit lebih hebat daripada sebelumnya, dan ia menuntut kita untuk menyesuaikan diri dengan kelaziman dan norma baru dalam apa jua keadaan sekalipun. Dan fasa ini juga Nailah membuka peluang kepada pelbagai sektor untuk memulakan semula operasi, termasuk melakukan inovasi sebagai sebahagian daripada penyelesaian masalah akibat COVID-19. Dan kami di Esok Awani akan bawakan segmen Realiti Rakyat Pemulihan yang memberi tumpuan kepada pelbagai usaha lapisan masyarakat menghadapi cabaran COVID-19. Dan kita akan mulakan segmen ini sekarang.
Baik, kita tahu hujung tahun kebiasaannya berlangsung istiadat convocation di hampir semua universiti awam di negara ini. Namun apabila pandemik COVID-19 melanda sejak Februari lepas yang membataskan perhimpunan dan perjumpaan, pentadbiran universiti memutuskan untuk tidak menganjurkan istiadat yang dikira satu acara tahunan yang dianggap sebagai satu pesta ataupun festival, dan justru itu ia sudah pasti memberi kesan ekonomi yang bukan kecil kepada kumpulan juru gambar atau juru fotografer yang bertanggungjawab merakam detik bersejarah untuk graduan-graduan menerusi lensa mereka. Dan bertitik tolak daripada senario itu, kita mahu tahu apa bentuk cabaran yang dihadapi oleh kumpulan ini dan jika ada, bagaimana mereka menyuntik inovasi baru untuk terus bangkit dalam industri ini ketika mana pandemik COVID-19 kekal memberi kesan kepada semua individu pelbagai lapisan masyarakat. Dan untuk itu bersedia melalui Skype dari Kuantan, Pahang, Encik Sufian Osman. Beliau ialah Ketua Pegawai Eksekutif Prestige Media Studios Sdn Bhd yang juga ikon fotografi korporat dan personaliti usahawan Malaysia 2021. Encik Sufian, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Encik Sufian, sebagai permulaan, apa sebenarnya antara peluang yang ada jika ceburi industri fotografi ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat saya, Dr. Azimah Ariah, penerbit dan juga pengacara Afizi dan juga Nailah. Peluang yang ada jika ceburi industri fotografi ya. Baik, sebenarnya terlalu banyak. Kalau kita lihat, fotografi itu sendiri bersifat seni kehidupan secara total dan skop coverage bermula daripada bayi lagi, iaitu baby fotografi sehinggalah ke liang lahat. Fotografi untuk manusia dan juga alam semesta. Kalau kita lihat perincian seni fotografi itu sendiri, rangkuman daripada foto, iaitu cahaya dan juga grafik itu seni. Ada bidang fotografi komersial, ada bidang fotografi forensik, ya, dokumentasi, wartawan foto, jurnalis foto dan pelbagai dimensi fotografi. Yang saya percaya, kita selalu dengar fotografi perkahwinan, memang banyak. Kenapa? Kerana demand. Di mana-mana pun dan memang sentiasa ada. Bercakap tentang peluang, terlalu banyak sebenarnya peluang hari ini. Kalau kita lihat dalam musim pandemik COVID-19 ini, lambatkan produk di pasaran secara online. Semuanya sebenarnya mencipta peluang. Jadikan cabaran sebagai peluang kan. Jadi untuk fotografi, contohnya macam fotografi makanan, pakaian, fashion. Jadi saya lihat bagaimana jurugambar kalau untuk mempromosikan skill dan mengenengahkan bakat, saya percaya bidang ini mudah diceburi. Cuma bagi saya bezanya ialah bagaimana menonjolkan bakat, mempopularkan jenama atas kepakaran yang tak ramai, yang benar-benar mudah untuk lakukan. Bagi saya, sebaiknya kita ambil salah satu cabang fotografi. Kita bina diri, bina kepakaran dan di situlah akan lihat speciality yang unik dan mencipta nama, rebranding. Contoh macam kami sendirilah di Prestige Media Studio ya. Kami mengambil satu cabang fotografi iaitu fotografi korporat. Fotografi korporat untuk majlis-majlis anugerah ya, majlis yang berskala besar seperti istiadat convocation, istiadat majlis untuk Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta dan alhamdulillah banyak IPTA di Malaysia beri kepercayaan sebagai satu pasukan jurugambar rasmi yang diberi amanah bukan sahaja untuk merakam detik-detik rasmi dalam dan luar Dewan tapi juga mempotret foto VIP tokoh korporat yang menjadi tetamu istimewa dalam majlis-majlis yang dianjurkan. Dan syukur alhamdulillah pada tahun lepas pencapaian gemilang kami dianugerahkan the best convocation photography services untuk Asia Ahbab Awards yang melibatkan lebih 55 syarikat di beberapa negara di ASEAN dan ini membawa nama baik Malaysia di satu arah. Sebenarnya Prestige juga banyak terlibat ya Afizi dan Nailah untuk aktiviti-aktiviti NGO kemasyarakatan ya di Pusat Pengajian Tinggi Komunikasi USM contohnya untuk kerja amal bersama pelajar pendidikan khas bersama Nuraniza Idris Ventures bagi siri jelajah Akar Zapin kita Nusantara ya. Yang saya lihat inilah sumbangan penglibatan Prestige di luar daripada skop kebiasaan yang seperti mana yang saya kata tadi. Fokus kami adalah untuk fotografi korporat dan kita juga terlibat dengan aktiviti kemasyarakatan untuk memberi balik daripada rakyat terus kepada rakyat semula. Begitulah yang saya ingin sampaikan. Jadi Encik Sufian, kita nak tahu bagaimana pada awalnya berdepan kesan akibat pandemik ini dengan tiada convocation atau apa-apa sahaja event yang membolehkan jurufoto untuk menjana pendapatan dan daripada awalnya sehinggalah sekarang, apa impak COVID-19 ini? Okey, Nailah. Sebenarnya kami nak flashback balik sewaktu kita menerima cabaran dan juga ujian ya, iaitu pandemik COVID-19 ini. Kami menerima maklumat penangguhan banyak event
boleh dikatakan hampir 99% projek-projek yang besar yang mana telah ditawarkan, yang telah direward kepada Prestige telah ditangguhkan. Dan sebenarnya pada 24 Februari lagi Prestige bersama dengan pengurusan atasan dah mula membuat pelan kecemasan awal, problem in prediction. Kami mengatur strategi, memilih kaki tangan yang akan mengetuai gerak khas lah ya, untuk utamanya mengumpul semua data pelanggan, membina satu pasukan CSR, Customer Service Representative yang berperanan yang pertama sekali mengambil langkah penjimatan. Semua yang tak berkenaan, pembaziran dielak dan segala yang tak diperlukan juga dielak untuk jaga kos. Yang kedua, kami mencipta peluang, mencari sumber danaan pendapatan untuk beberapa alternatif, iaitu kami membentuk satu pasukan pemikir di kalangan pengurusan-pengurusan atasan Prestige untuk bergerak ke hadapan dalam keadaan cabaran yang kita terima. Dan yang ketiga, kami menstruktur semula status kaki tangan. Saya tahu bahawa kita juga diberi tentang CTC kan, cuti tanpa gaji, dan ada juga yang terus bertugas bagi keperluan-keperluan yang penting. Sebenarnya memang mencabar. Dan pengalaman ini menjadikan syarikat lebih berhati-hati, lebih teliti dan mengatur setiap langkah dan apa juga keputusan yang penting. Dan apa juga yang melibatkan kos, kami akan pertimbangkan dengan lebih perinci. Encik Sufyan, dalam masa yang sama juga kita nak tahu apa aktiviti-aktiviti yang sedang dirangka oleh Prestige Media untuk meneruskan survival ini. Okey, sebenarnya kami dah menggerakkan langkah-langkah yang proaktif yang kami gerakkan di peringkat awal lagi, yang saya nampak impaknya sangat berkesan, terutamanya aspek penjimatan tadi kan, ketelitian berbelanja, penyusunan semula struktur kaki tangan, dan kami melihat ada beberapa strategi hasil daripada grup pemikir kami yang mencetus idea baru yang mampu memberi janaan pendapatan dalam keadaan kekangan langkah dan projek luar yang kami tangguhkan. Bagi saya penting ialah kami berkongsi idea sesama semua kaki tangan dengan tujuan yang satu, iaitu memahami apa yang dilakukan oleh kerajaan pada waktu ini adalah tak jauh daripada apa yang kita namakan di sudut Islam, iaitu maqasid asy-syariah. Itu perkara yang kedua yang mendahului nyawa, iaitu ya, untuk menjaminkan bagi setiap rakyat dijamin keselamatan. Dan perkara kelima dalam maqasid syariah, iaitu memelihara harta, keadilan, ekonomi dan pekerjaan. Kesan pakej rancangan bermula dari prihatin melalui subsidi upah, penjana, special release facilities yang sejujurnya bagi saya banyak membantu syarikat seperti kami dalam keadaan menerima cabaran dan juga wabak COVID-19 ini. Ya, Encik Sufyan, pastinya bukan Malaysia sahaja yang terkesan dengan COVID-19 ini. Jadi apa pandangan Encik Sufyan tentang situasi yang berlaku secara global ini dengan pendekatan inovasi yang diambil oleh pemain-pemain industri, khususnya bidang fotografi korporat yang terkesan dengan tindakan seperti penjarakan sosial dan juga acara-acara yang terpaksa ditangguh? Sebenarnya memang betul, memang terkesan, dan saya melihat apa yang berlaku ini bukan sahaja impact kepada industri fotografi semata-mata, tapi hampir keseluruhan industri lain juga. Jadi secara umum kesan dengan tindakan penjarakan sosial, penangguhan acara besar, ini diambil dari sudut positif dan optimistik. Kerana waktu ini ruang lingkup pemikiran dan tindakan yang kami fikirkan adalah kami memikirkan bukan saja hal kami tapi dan industri semata-mata, tapi perlu memberi sokongan padu pada usaha membendung wabak ini dengan segera, dan kami melihat bagaimana penerimaan kami dengan SOP ya. Dan kalau kita lihat info pejabat kami, saya ingin maklumkan bahawa di Seri Kembangan ya, kami menerima pelanggan hanya membuat temu janji saja. Serta bagi yang walk-in hanya berurusan dengan panggilan, tak dibenarkan masuk ke dalam kedai, dan ada petugas kami yang akan membantu untuk frame photo collection contohnya, dan tiada sesi fotografi dalam studio, tiada ID photo service. Sehinggalah saya yakin di mana satu keadaan PKPB ini ditarik semula. Petugas masih bertugas, tapi pintu kaca kami di Seri Kembangan itu memang kami letakkan memo lah. Dan untuk pengetahuan ini saya tambah lagi lah tadi, ada beberapa pendekatan sebenarnya kami ambil, walaupun secara global kita lihat pandemik ini begitu merisaukan ya, tapi kita lihat bagaimana usaha dari kerajaan itu nampak ke arah kita untuk pada kejayaan. Ada 4 sebenarnya tindakan yang kami lakukan. Yang pertama ialah kami meneruskan aktiviti melalui online dengan petugas-petugas CSR memainkan peranan melaksanakan pelbagai pendekatan seperti SMS blaster, promotion dan juga penjualan kosongkan gudang, iaitu kecarian stok.
petugas kami akan hubungi semua pelanggan-pelanggan dari pelanggaran data yang kami lakukan gerakan kosong gudang, baki gambar dan juga stok, dan hasilnya sangat memuaskanlah dan menjadi sumber danaan pendapatan sepanjang musim COVID ini. Yang kedua, saya lihat meningkatkan kualiti kaki tangan yang sedia ada. Sebenarnya saya sendiri melakukan staff training, iaitu memberi kursus dalaman, di mana kalau sebelum ini kami jarang ada peluang seperti ini kerana terlalu sibuk menguruskan banyak projek di luar, di seluruh Malaysia. Dan alhamdulillah masa yang ada ini kami mengambil kesempatan untuk upgrading skill. Dan yang ketiga, persiapan bagi sesi latihan, di mana Wisma Sufian Osman dibuka sebenarnya adalah merupakan satu langkah bagaimana kita diversify ke arah yang lebih baik lagi ke arah yang akan datang, insyaAllah. Okey, Itu antara... Ya, baik, kita nak tahu lebih lanjut sebenarnya tentang peningkatan kemahiran dan juga latihan semula, upskilling, reskilling ini untuk pihak industri, satu inisiatif yang sangat positif kita lihat daripada Prestige Media. Tapi kita nak dapatkan nasihat-nasihat daripada Encik Sufian selepas kita berhenti seketika, kembali selepas ini. Terima kasih menonton Warni Pagi Realiti Rakyat hari ini bersama dengan Encik Sufian Osman, Ketua Pegawai Prestige Media Studio Sinar Berhad, untuk bincangkan mengenai cabaran fotografi ketika era pandemik COVID-19 ini dan bagaimana kita boleh mengambil peluang daripada perkara itu. Dan Encik Sufian, saya nak terus saja kepada perkara yang kita bincangkan. Apa agaknya pandangan Encik Sufian mengenai pendekatan yang lebih kreatif, contohnya majlis convocation virtual, sama ada ia bersesuaian ataupun tidak ketika pandemik COVID-19 ini, ataupun ada inisiatif-inisiatif lain yang boleh dijadikan pendapatan untuk mereka yang berkecimpung dalam bidang fotografi ini? Baik, saya melihat wabak COVID-19 ini sebagai satu yang bukan saja di Malaysia, melainkan di dunia, seluruh dunia terkesan. Kita lihat di negara-negara Eropah, Amerika, India, Brazil, Mexico, kebanyakan acara-acara besar ditukar kepada virtual event. Contohnya virtual convocation. Ada pelbagai pelaksanaan dan aplikasi. Ada yang menggunakan robot kan, seperti dilaksanakan di Jepun, dan ada juga yang menggunakan kaedah magic superimpose, green screen dari kaedah chroma key yang banyak digunakan pakai di studio-studio penyiaran yang saya berpendapat bahawa apapun kaedah yang digunakan, kita akan lihat pandangan orang ramai, terutamanya mereka yang kita raikan. Hasil dari kajian kami rumuskan sebaiknya bagi pendapat kami ditangguhkan dan tidak melakukan virtual event melainkan dalam convocation yang kecil, kerana majlis convocation adalah majlis yang dinanti-nantikan di kalangan graduan yang bertungkus lumus bertahun-tahun, dan di Malaysia alhamdulillah hampir 99% istiadat convocation ini ditangguhkan dan dihimpunkan sekali pada tahun-tahun berikutnya agar membolehkan wabak pandemik COVID-19 ini ditangani dan beri peluang kepada graduan untuk meraihkan hari sejarah mereka seperti mana amalan biasa. Apapun teknik green screen, Prestige Media Studio boleh tawarkan bagi mana-mana institusi yang terpaksa anjurkan majlis convocation dalam skala yang kecil, terutamanya melibatkan graduan luar negara yang sukar untuk kembali semula ke negara kita. Ya, dan kalau idea ini dapat dilaksanakan, kita lihat satu inovasi baru. Jadi dalam pandangan Encik Sufian, adakah ini mungkin satu bentuk peningkatan kemahiran, upskilling atau latihan semula, reskilling seperti mana yang Encik Sufian katakan tadi di Prestige Media ada latihan-latihan yang ditawarkan. Mungkin ini juga boleh membantu ketika kadar pengangguran semakin meningkat dan juru foto semuanya terkesan ketika pandemik ini. Betul. Kami memahami situasi ini. Kami memahami tentang kadar pengangguran negara iaitu sebanyak 4.7% kan, dan usaha untuk kekal bertahan 4.7% ini kalau kita semak kembali, kita pernah tergelincir ke 5.3%. Namun pendekatan yang diambil oleh syarikat setakat ini tiada pemberantasan yang dilakukan kepada pekerja, dan di mana upskilling iaitu peningkatan kemahiran serta reskilling, latihan semula memang memainkan peranan penting dari sudut mengelakkan kadar pengangguran terus meningkat. Untuk kita kembali semula ke angka 3% itu memang sangat sukar, tapi mengekalkan 4.7% itu satu yang boleh kita sama-sama membantu.
Kerana saya nampak idea kerajaan melalui skim latihan yang ada diberikan secara percuma ya melalui Kementerian Sumber Manusia, bagi saya adalah langkah bijak dan perlu digunakan sepenuhnya bagi ramai orang di luar sana yang ingin meningkatkan skill dalam pelbagai bidang. Tak semestinya fotografi. Independent entrepreneur mampu dilahirkan dengan cara ini dan membuka lebih luas pekerjaan jika mereka dilatih dan bergerak secara berdikari dan mampu bekerja mencari sumber baru mengikut kemahiran skill yang mereka pelajari dan buka peluang kepada ramai orang di luar sana untuk kembali dan bekerja di bawah mereka yang telah dilatih ini. Encik Sufian, dalam kita menjalani norma baharu pematuhan terhadap SOP dan juga cabaran untuk melaksanakan tugasan sebagai jurugambar, apa pandangan Prestige Media? Adakah ia mudah atau ada idea lebih baik yang boleh dipraktiskan demi keselamatan petugas media bagi mengekang penularan wabak ini dengan lebih meluas? Betul Tuan Azizi. Kita percaya seperti mana bidang kerjaya lain, kerjaya jurugambar dan media juga berusaha mematuhi apa jua SOP yang ditetapkan. Terdapat tekangan terutamanya untuk mendapatkan sudut fotografi yang baik. Apabila melibatkan assignment yang memerlukan bahan cerita yang pantas dan cepat, di samping perlu bekerja, saya lihat bagaimana ramai rakan-rakan kita jurugambar media dari berbagai agensi yang lain berebut untuk mendapatkan berita dan pendapat saya dalam hal ini perlu ada ad hoc organizer. Ad hoc organizer ni sebenarnya bertindak pantas untuk hanya memilih satu atau dua badan yang bertanggungjawab berperanan sebagai OP, iaitu Official Photographer. Kemudian bahan dikongsi dengan ramai agensi-agensi lain. Ini adalah cabaran sebenarnya walaupun sukar untuk kita laksanakan kerana kita perlu mematuhi SOP di kala COVID-19 dan menjalani norma-norma baru waktu ini. Itu antara pendapat saya lah. Dan nak bercakap tentang norma baharu ini bergerak ke hadapan, boleh kongsi apa latar belakang yang membawa kepada keputusan untuk merintis dan mengamalkan norma baharu seperti mungkin menubuhkan Wisma Sufian Osman? Apa maklumatnya, apa yang mahu dicapai di sini? Baik, terima kasih. Penubuhan Wisma Sufian Osman sebenarnya kan merupakan satu pelaburan jangka panjang dan bukan sahaja berfungsi sebagai pusat pengurusan strategik, tapi jauh lebih penting ianya merupakan pusat perancangan kumpulan prestig yang akan bergerak ke hadapan. Tidak sahaja fokus kepada perkhidmatan fotografi korporat semata-mata, tetapi kepelbagaian, diversify perkhidmatan seperti latihan intensif, skill fotografi, pusat cetakan yang menempatkan prolab, mini lab printing yang juga dijadikan bahan pusat kajian potensi peluang-peluang niaga baru yang boleh diterokai. Sebenarnya gabungan antara fotografi dan pelancongan juga antara yang kami fikirkan untuk kami gerakkan. Kerana lokasi Wisma Sufian Osman itu berada di Feri Tabak, Kuala Lumpur yang sangat berdekatan dengan Taman Negeri Rompin serta tidak jauh daripada Pulau Tiuman. Dan lagi satu, kami di Prestige Media Studio juga merupakan melatih pelajar-pelajar yang belajar di universiti-universiti awam, di politeknik, di inkubator fotografi, dan kami akan bawa mereka ke Wisma Sufian dan juga tempat latihan ini sebagai tempat media baru kerana kita akan melatih dalam keadaan lebih down to earth dan bergerak secara lebih praktikal. Encik Sufian, Belanjawan 2021 6 November ini sama ada ia boleh dicapai ataupun tidak kita serahkan kepada ahli politik, tapi sekarang ni kita nak tahu pandangan Encik Sufian apa yang diperlukan oleh golongan media terutama khusus kepada seperti yang dalam bidang Encik Sufian ini, apa yang diperlukan dalam Belanjawan 2021 ini, apa perincian-perincian yang boleh dijana untuk memastikan bahawa kelangsungan industri media ini dapat dicapai ataupun diperhalusi ataupun diteruskan dalam keadaan seperti biasa. Baik, terima kasih Azizi. Saya melihat tentang belanjawan pembentangan bajet yang akan kita saksikan tak lama lagi. Dan memandangkan situasi yang berlaku lewat ini adalah menguji sebenarnya sejauh mana bijak kita menangani masalah yang melibatkan semua pihak. Kami kalau kita lihat pemain industri bukan sahaja di bidang fotografi saja yang terjejas, tapi kesan akibat daripada COVID-19 juga memberi kesan kepada hampir keseluruhan industri. Bagi saya senario polemik yang melanda waktu ini dengan ketidakstabilan politik memang menjejaskan ekonomi dan keputusan yang diputus oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas titah Baginda agar tidak mengisytiharkan darurat dan menyeru semua pihak bersatu, terutamanya pemimpin-pemimpin politik agar kita semua sedar waktu ini kita sedang berperang dengan invisible war, dan seruan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong wajib diterima tanpa berbelah bagi
Kerana bagi saya, kesannya kalau kita engkar, ya, kita akan hilang fokus. Kalau dulu Malaysia pernah dipuji dalam hal tangani wabak COVID-19 ini angka yang makin meningkat tiada lain jalan ialah duduk bermusyawarah, fikir, ya, jauh ke hadapan dan kesan ekonomi dunia, kesan ekonomi tempatan dan masa depan generasi kita. Norma baru yang kita sedang alami ini bukanlah norma yang kita perlu teruskan selama-lamanya. Kita perlu fikir dan juga ekonomi perlu dipertingkatkan. Dalam belanjawan itu bagi saya izinkan kalau boleh pergi kepada grassroots, pergi kepada akar umbi, pergi kepada pemain-pemain industri yang benar-benar memerlukan. Apa yang dilakukan oleh kerajaan setakat ini dengan penjana, dengan prihatin dan sebagainya merupakan satu usaha yang sangat terpuji dan sangat membantu usahawan-usahawan untuk meneruskan keusahawanan mereka dan juga kekal dalam industri. Bagi saya, belanjawan dan bentangan bajet yang akan dibentangkan nanti kena memikirkan bagaimana ianya akan sampai kepada grassroots. Itu pandangan saya, Aziz. Ya, kita akan lihat dalam belanjawan 2021 nanti apa peruntukannya sampai atau tidak ke lapangan di grassroots terutamanya buat industri kreatif seperti Encik Sufian Uthman. Terima kasih atas perkongsian itu tadi. Sufian merupakan Ketua Pegawai Prestige Media Studios Sdn Berhad dan juga merupakan ikon fotografi korporat. Sedikit sebanyak kongsikan tentang kesan pandemik COVID-19 ini kepada industri fotografi. Dan dengan itu kita akan terus lihat apa mungkin langkah seterusnya dalam belanjawan 2021 ini, apa peruntukannya untuk industri-industri tertentu. Dengan itu kita akhiri Awani Pagi Realiti Rakyat Pemulihan di sini bersama saya Naila Huda. Saya Hafizah Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.